Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tema 2 yang bertajuk Bentuk Imperialisme Barat ke atas wilayah Turki Uthmaniyah. Pendahuluan, sejak abad ke-15, bangsa Eropah mula melancarkan gerakan perluasan kuasa secara besar-besaran melalui bidang perdagangan, kebudayaan, politik, pemindahan dan pertempatan rakyat mereka sendiri di tanah-tanah baru. Kuasa-kuasa barat juga bersaing antara satu sama lain untuk meluaskan wilayah yang dikuasai. Keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan dan kekayaan kuasa barat tersebut. Terdapat beberapa faktor lain yang menyumbang kepada perluasan kuasa-kuasa barat dalam Empayar Turki Uthmaniyah seperti revolusi perindustrian, bahan mentah, pembinaan terusan Suez, agama dan penyebaran falsafah dan pemikiran barat. Faktor yang pertama ialah persaingan kuasa-kuasa barat. Persaingan kuasa-kuasa barat menjadi ancaman kepada Empayar Turki Uthmaniyah. Kuasa barat berlumba-lumba ingin memusnahkan kedaulatan Empayar Turki Uthmaniyah. Britain, Perancis, Rusia, Jerman dan Austria-Hungaria bersaing sengit antara satu sama lain untuk merebut bahagian dan keuntungan daripada wilayah-wilayah yang dikuasai oleh mereka. Perancis misalnya telah lama berminat untuk menguasai wilayah-wilayah di bawah Turki Uthmaniyah seperti Algeria dan Tunisia. Kekalahan Turki Uthmaniyah dalam Perang Rusia-Turki Uthmaniyah 1877 hingga 1878 telah menyebabkan beberapa wilayah seperti Romania, Serbia dan Montenegro telah mengisytiharkan kemerdekaan. Faktor kedua ialah kesan Perjanjian Berlin. Perjanjian Berlin turut menyumbang imperialisme barat dalam Empayar Turki Uthmaniyah. Dalam Perjanjian Berlin 1878, Turki Uthmaniyah mendapat sokongan Britain dalam menentang Rusia. Sokongan Britain bukan percuma kerana Turki Uthmaniyah terpaksa menyewakan Cyprus kepada Britain. Hal ini menyebabkan Cyprus diperintah oleh dua kuasa. Dari segi kedaulatan, Cyprus berada di bawah Turki Uthmaniyah, manakala dari kuasa pemerintahan Britain menguasainya. Faktor yang ketiga ialah konflik antara kerajaan Turki Uthmaniyah dengan Rusia. Konflik antara dua kerajaan ini turut menyumbang kepada dasar imperialisme Rusia dalam wilayah Turki Uthmaniyah. Peperangan pada tahun 1877 yang berakhir dengan Perjanjian San Stefano pada tahun 1878 Masihi. Perjanjian tersebut menguntungkan Rusia yang sekaligus membawa kepada kemerdekaan Serbia dan Montenegro. Rusia pula berjaya memiliki Kaukasus. Faktor seterusnya ialah kepesatan sektor perindustrian. Kepesatan sektor perindustrian yang berlaku di Eropah pada abad ke-18 menyebabkan kuasa-kuasa Eropah tidak ada pilihan selain melaksanakan dasar perluasan kuasa bagi memenuhi kehendak revolusi perindustrian. Tambahan pula, hasilan revolusi perindustrian seperti jentera atau enjin berkuasa wap memajukan bidang pengangkutan. Kemajuan bidang pengangkutan memudahkan dan mempercepatkan perjalanan. Begitu juga dengan penciptaan telegraf. Pihak penjajah dapat memberi arahan kepada pegawai-pegawai mereka dengan lebih cepat dan berkesan di mana-mana wilayah Turki Uthmaniyah. Faktor seterusnya ialah keperluan bahan mentah. Kerajaan Uthmaniyah kaya dengan sumber ekonomi terutamanya petroleum. Kuasa-kuasa barat berusaha dengan pelbagai cara untuk mendapatkan hak keistimewaan mencari gali hasil bumi umat Islam ini walaupun dengan tipu muslihat. Faktor seterusnya ialah pembinaan terusan Suez. Pembinaan terusan Suez yang dibuka pada tahun 1869. Terusan ini membenarkan laluan air secara dua hala dan menjadi kepentingan antara Eropah dengan Asia tanpa perlu mengelilingi benua Afrika. Melalui pembukaan terusan Suez, urusan perdagangan dipercepatkan. Selain itu, kos perdagangan juga dapat dijimatkan. Faktor agama juga mendorong kepada pembentukan imperialisme barat ke atas wilayah Turki Uthmaniyah. Faktor agama turut mendorong kuasa-kuasa barat menghapuskan empayar Islam ini. Tidak hairanlah jika Sultan Abdul Hamid II dalam catatannya menyebut kempen perang salib yang dilancarkan ke atas kerajaan Uthmaniyah masih belum tamat. Faktor yang terakhir ialah penyebaran falsafah dan pemikiran barat. Melalui dasar pendidikan dan sistem komunikasi yang diperkenalkan di tanah jajahan masing-masing, kuasa-kuasa barat berjaya menyebarkan nilai-nilai ataupun falsafah hidup barat ke dalam masyarakat peribumi.
British menyemai falsafah hidup barat di Mesir setelah menguasai Mesir pada tahun 1881. Sebaliknya, sesiapa yang menolak konsep modernisme akan dianggap sebagai manusia yang mundur, kolot atau ketinggalan zaman. Kesimpulannya, jelaslah bahawa konflik dengan kuasa-kuasa barat, kelemahan kepimpinan, pemberontakan wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Turki Uthmaniyah telah mendedahkan kepincangan dalam kerajaan Turki Uthmaniyah yang sekaligus menyumbang kepada kemerosotan dan kejatuhan empayernya. Pelibatan Turki Uthmaniyah dalam politik dunia juga menyebabkan empayar ini dibahagi-bahagikan kepada pihak yang menang. Dengan itu, muncul beberapa negara bangsa yang baharu di Eropah. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.